wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, pengerusi ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, pimpinan masyarakat setempat, sidang jemaah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah, Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan, diberi izin kepada kita umur, masa hidup buat seketika ini, sebelum kita sama-sama akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepanjang kehidupan kita ini, kita melakukan segala amalan untuk sebagai bekalan kita untuk bawa ke alam yang seterusnya. Maka kita manusia ni sentiasa dalam keadaan berhijrah, bergerak daripada satu alam ke satu alam, yang mana kita dah sebelum daripada ini kita berada di alam roh, dan buat seketika kita berada di alam rahim, dan sekarang kita berada di alam dunia, alam fana, dunia yang fana ini. Kemudian sekejap lagi kita akan berada di alam barzakh, sementara menunggu kebangkitan di alam mahsyar. Dan terakhir sekali kita akan berada ataupun pergi kepada dua tempat, sama ada syurga ataupun neraka. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebahagian akan masuk ke syurga dan sebahagian akan masuk ke neraka. Maka Allah mengurniakan akal pada kita atas muka bumi ini supaya kita berfikir, dan diturunkan kepada kita hukum syarak, supaya kita berfikir itu berlandaskan kepada hukum syarak. Jadi alhamdulillah, kita baru saja mengalami satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, yang terbaru, yang baru saja lepas, iaitu banjir. Jadi dan pandemik COVID-19 yang maknanya berapa angka? 4 angka. Jadi itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita alhamdulillah masih lagi diberi peluang hadir ke masjid ini dan untuk kita sama-sama kita mengimarahkan masjid kita, dan kita mendengar, membincang, bertadabbur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalam-kalam kitab-kitab para ulama ni, sebagai panduan kita dalam kehidupan kita. Jadi insya-Allah mengikut SOP, mana isyak kita berhenti, kan? Cuma isyak ni ada kala Nabi Muhammad dia semayang lewat. Semayang isyak, dia semayang, kalau ada haid semayang pukul 12 malam. Ada riwayat mengatakan Nabi pernah semayang isyak tu lewat. Jadi sampai isyak tu boleh jadi pukul 9, boleh jadi juga pukul 10. Tu. Cuma dalam dia ayat dalam
Dia panggil macam orang undang-undang ni kan, akta ni. Dia boleh kilas gitu je. Jadi bila kata lepas isyak, ada tafsir lagi di situ. Lepas isyak. Maknanya antara maghrib dan isyak. Boleh jadi sembahyang isyak tu lewat. Boleh jadilah. Tapi bila kata kuliah siang tak boleh. Maka dia bolehkan kuliah maghrib dan kuliah subuh. Jadi bila kuliah maghrib tu antara maghrib dan isyak. Gitu kan. Antara maghrib dan isyak. Saya pun kuliah siang pun banyak. Makna kira batal lah. Jadi alhamdulillah, walau bagaimanapun kita mengikutlah segala SOP, garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa agama dan pemerintah kan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu akan Allah dan taatlah kamu akan Rasul wa ulil amri dan mereka yang berkuasa dia ataupun mereka mentadbir urusan kamu. Selagi mana tidak bercanggah dengan hukum syarak. Tidak bercanggah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi SOP kita ni masih di dalam perkara yang dia panggil sumber agama kita ni daripada Al-Quran, hadis, kemudian ijma' ulama, kemudian qiyas. Qiyas ya. Jadi walaupun ada perkara yang tak ada di zaman Rasulullah SAW, maknanya hukum ataupun maslahah itu, mudarat itu datang bersifat semasa. Contohnya sekarang benda ni COVID-19 kan. Walaupun zaman Nabi dan sahabat berlaku iaitu ta'un. Kan. Tapi boleh qiyas lah. Dia itu sebab tu ulama mengambil hukum qiyas. Maknanya ijma' ulama, Al-Quran. Jadi ada perkara yang tak dinyatakan jelas dalam Quran. Maknanya Quran ada yang perkara yang dia panggil sawabit. Ada perkara yang mutaghayyirat. Apa sawabit? Benda tetap lah. Macam perintah Allah. Sama ada perintah dalam bentuk suruhan ataupun perintah dalam bentuk larangan. Tetaplah, bukalah Quran. Ataupun dia panggil muhkamat. Benda yang hukum hakam. Buka Quran. Contohnya larang antara banyak ayatnya. La taqrabuz zina. Jangan hampiri zina, kan? Perintah banyaklah ayat. Ya ayyuhallazina amanu. Kan? Wahai orang beriman. Biasa perintah tu ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Apa ni? Kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu jelas dah. Aqimus shalah wa itaiz zakah wa saumu ramadan wa hajjil baitillah. Maknanya benda tu perintah yang jelas. Muhkamat dia panggil. Dia jelas, dia sabit. Sabit maksud tetap. Ada yang mutaghayyirat yang didiamkan. Perkara yang didiamkan. Contohnya benda-benda kebaikan. Walaupun tak ada zaman Nabi, dia benda-benda tu kebaikan. Contohnya maslahah. Kan? Dia ada dua, maslahah satu, mafsadah satu. Maslahah tu benda yang memberi kebaikan. Sebab tu ngaji fiqh ni, dia ada kitab fiqh yang dia panggil fiqh dia panggil apa ni? Usul. Yang fiqh yang usul dia panggil. Macam kita belajar bab puasa, bab zakat, bab haji. Itu dia panggil tu. Dia panggil kalau orang belajar tu dia panggil qawaid fiqh, kaedah fiqh dia panggil. Kemudian dia ada usul fiqh. Usul fiqh kan. Sekarang ni banyak kalau kita belajar dia ada apa ni? Dia panggil fiqh maqasid. Macam-macam lah ni. Fiqh dia panggil fiqh aulawiyat. Apa fiqh aulawiyat? Apa yang aula? Apa yang kita kena dulukan? Itu aulawiyat. Dia ada fiqh muazanat. Fiqh muazanat ni fiqh yang apa ni? Dia ada timbang tara. Timbang tara tu timbang muazanat. Tengok mana buruk yang besar, mana buruk yang kecil. Luasnya ilmu Islam ni nak ngabar ke? Khabar tak payahlah cerita benda-benda gini. Tapi bila tu ulama dia ambil perkiraan gitu. Maknanya antara makna mudarat yang lebih besar, mudarat yang kecil.
Dua-dua mudarat, tapi tengok mudarat besar, mudarat kecil. Contoh itu. Ada fi'l aulawiyat, ada fi'l ma'alat. Fi'l ma'alat ni dipanggil, bahasa Inggeris dipanggil benda. Contoh kalau kita bawa laju accident, apa dia panggil tu? Jangan bawa laju, dia kata. Kalau bawa laju accident, accident tu dipanggil apa? Implikasi. Implikasi. Maknanya fiqh implikasi ada juga. Jangan khabar fiqh asal rukun sembahyang 5 perkara saja. Jadi jadi maknanya fiqh tu luas. Jadi ulama-ulama sekarang dia mengambil kaedah melalui qawaid fiqhiyah. Jangan kaedah fiqh kan. Begitu. Kita hak terti ni dia panggil mazhab kerahkir. Kerahkir. Payah ke mazhab kerahkir ni. Jadi walaupun begitu, mungkinlah ada perkara yang kadang-kadang kita tak boleh diterima oleh pandangan peribadi kita. Contohnya penjarakan sembahyang, penjarakan sosial kan dan sebagainya. Tapi walaupun begitu, sumber hukum tadi dia panggil yang pertama pada Al-Quran, yang kedua sunnah, kemudian yang ketiga ijma'. Jadi zaman kita ni dah tak ada dah seumpama Rasulullah SAW. Dah tak ada dah sahabat. Dah tak ada dah imam mazhab. Dah tak ada dah. Tak ada orang yang boleh capai ilmu setara imam mazhab. Tak ada. Hatta orang yang paling alim sekarang siapa? Antaranya Dr. Yusuf Al-Qaradawi kan? Tu. Tak sampai lagi pada benda ni, pada peringkat mujtahid dia panggil. Kan? Jadi semua ulama-ulama dia ambil daripada Imam Syafi'i. Kan? Dia ambil daripada Imam Syafi'i. Jadi kemudian mutaakhir ni tak ada imam mazhab. Jadi dia panggil keputusan itu mesti dilakukan dalam bentuk bahasa orang putih dia panggil kolektif. Keputusan secara benda ni mesyuarat. Mesyuarat. Jadi mesyuarat ulama ni tak reti bidang apa? Bidang dia hanya reti bidang agama. Yang reti bidang perubatan siapa? Doktor lah. Kan? Doktor lah bidang perubatan. Dia ada kajian-kajian dia. Jadi kita hukum kita di situ kita pakai. Jadi maknanya itu dia panggil ijma' ulama' dan qiyas. Kan? Ijma' ulama' dan qiyas. Jadi keputusan tu keluarlah satu fatwa. Keluarlah satu ijtihad. Ijtihad, okey, keputusan semasa gini. Kalau kita melalui keadaan gini, keputusannya kita kena buat penjarakan sosial. Masjid kena banyak sekian kan. Jadi itu. Jadi tinggal lagi betul salah itu serah pada pemerintah lah. Itu bukan kerja kita dah. Kan. Sebab itulah disebut orang ahli mujtahid ni, orang yang berijtihad ni pada agama ni, anda kata dia berijtihad itu dia salah keputusan ijtihad. Tapi sahabat Nabi suruh berijtihad. Ada perkara yang Nabi Nabi tak nyatakan jelas. Kan sahabat tanya, "Ya Rasulullah, adakah ini wahyu ataupun ini pandangan engkau?" Contoh dalam perang Badar. Ni masuk sikitlah saja. Mukadimah baru ni, tak masuk tajuk kita. Dalam perang Badar. Jadi dalam perang Badar tu Nabi berhenti, depan tu ada 3 batang sungai. Ada 3 batang sungai. Nak bertembur dengan tentera musuh ni, Nabi berhenti situ. Jadi sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ini pandangan peribadi ke ini wahyu?" Rasulullah kata, "Ini pandangan peribadi aku." Bukan wahyu ni. Kalau ini pandangan peribadi, izinkan kami beri pandangan. Itu dia panggil timbul mesyuarat. Benda yang tidak dinyatakan dengan jelas. Itu zaman Nabi. Nabi dah terima pandangan sahabat. Ini kan pulak kita dah jauh dengan zaman Nabi, dengan zaman para sahabat. Kalau gitu aku bagi pandangan. Kita berhenti di depan sungai yang paling hujung sekali. Kenapa? Anda kata kita kalah perang ni sekarang. Contohlah kita kalah perang. Ataupun musuh menang. Jadi musuh tak ada sumber air. Kita masih lagi ada sumber air. Itulah. Itu dia panggil ijtihad. Ijtihad kan. Jadi tinggal lagi kalau betul 2 pahala lah. Orang beri ijtihad tu 2 pahala. Kalau salah, orang yang bagi pandangan tu dapat 1 pahala. Macam perang Uhud. Perang Uhud Nabi mesyuarat. Masuk mesyuarat tu ada juga orang munafik masuk mesyuarat. Orang munafik bagi pandangan pada Rasulullah SAW.
Kita perang ni, orang dulu dia perang ada medan perang. Dia tak perang semerono je dah. Dia tak ada. Mana? Ikut dan kita. Bagi asal jumpa kita berparah lalu dah. Orang dulu dia ada, kita mana? Kita bertumbuk dekat. Kita perang mana? Kita perang di padang sanggar contohnya. Petang pukul 5 sekian-sekian, kita bertemu di situ. Itu style orang Arab. Dan dia ada hari yang haram perang. Ada waktu hari tahun-tahun yang diharamkan berperang kan. Itu tradisi Arab. Kita dak pantang jumpa je penumbuk selalu. Kan. Jadi sahabat tanya, bincang macam mana ni perang? Perang Uhud ni nak buat di mana? Ada sahabat kata kita kita perang di Bukit Uhud. Satu tempat Bukit Uhud. Siapa pergi umrah, pergi haji tahulah. Kita perang di situ. Pasal apa? Kalau kita kalah, kita dan patah balik. Ada pandangan juga. Antara yang beri pandangan Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Beri pandangan, dia kata kita berperang di dekat Madinah je. Kita berperang di Madinah sahaja. Dia tujuan apa? Dia beri pandangan terdekat. Pasal apa? Kalau tengah perang dia boleh balik. Boleh balik tengok anak bini. Itu antara. Sebab itulah antara orang munafik ni dia payah maknanya jauh dia dengan Allah SWT. Cinta pada dunia itu antara ciri-ciri orang munafik. Walaupun tiga yang Nabi sebut tu, cakap dusta, diberi amanah, khianat, janji mungkir kan. Tapi orang munafik ni begitu. Jadi sahabat kata kita perang di Uhud. Ada sahabat bagi pandangan perang di Uhud. Lalu peranglah. Ketika itu Nabi bagi pandangan. Nabi balik ke rumah, kemudian Nabi pakai baju besi. Ada sahabat kata ada lagi kata nak bagi pandangan. Nabi menyebut, demi Allah, pantang seorang Nabi apabila dia menyarung baju besi, dia buka balik. Maka berlakulah peperangan Uhud. Walaupun Nabi tahu perang Uhud tu akan kalah. Dan 70 orang daripada sahabat itu syahid dalam perang Uhud, termasuk pak saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu kan. 70 orang syahid dalam peperangan Uhud. Kalau Nabi dah tahu memang kalah. Walaupun dalam perang Uhud tu banyaklah strateginya, maknanya engkau pada arahan ketua, mereka yang berada di atas Bukit Uhud tu, Nabi kata menang ataupun kalah jangan turun. Tapi bila itu dia nampak macam dah menang Islam, dia turun juga tanpa disedari ada di balik bukit tu ada pasukan kedua daripada tentera musuh. Itu nak ceritalah sikit-sikit. Maknanya mesyuarat kan? Mesyuarat. Jadi keputusan yang kita lalui sekarang ni maknanya mengambil kaedah agama, insya-Allah. Dan kita mengikut perintah selagi yang tidak tidak lari daripada syarak, maka kita insya-Allah ada pahala di situ, insya-Allah. Tinggal lagi memang kadang-kadang tak sesuai dengan keputusan peribadi. Itu biasalah tu. Ada juga zaman Nabi pun ada juga sahabat-sahabat yang pendapat dia tidak dipersetujui dalam mesyuarat, jadi dia pun tak puas hati, ada juga. Tapi walau bagaimanapun serahlah kepada amir, ketua, ketua. Dah ada keputusan, maka serah pada ketua kan. Insya-Allah. Jadi alhamdulillah jadi mudah-mudahan mana kita diberi pahala. Baru ni kita menghadapi banjir. Tapi walau bagaimanapun lepas pada banjir ni terbit kapet baru gayanya kan. Gaya bau kedai lagi. Kalau tak banjir tak keluar kapet baru. Rak pun makin tinggi, alhamdulillah. Boleh jadi kalau banjir lagi tak payah ngangkat dah buku kitab kan. Jadi insya-Allah. Jadi insya-Allah kita menyambung lagi dalam surah Al-Fajr. Dalam surah Al-Fajr, kalau dan kita habiskan insya-Allah. Kita sebagai tadabbur sajalah. Kalau tafsir detail sangat sekarang, maknanya kita ambil pengajaran.
Kerana Al-Quran disebut hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk bagi manusia yang membezakan di antara hak dan batil. Quran tu. Jadi kita dah bincang itu bagaimana surah di awal surah Al-Fajr itu cerita tentang kaum yang hebat satu ketika itu, yang diberi peringatan oleh Rasulullah SAW. Allah sendiri menceritakan dalam Al-Quran, yakni sifat-sifat kaum yang disebut dalam Al-Quran dan surah Al-Fajr ini, iaitu antaranya kaum Ad, kemudian kaum Thamud, kemudian disebut dalam awal surah, kalau kita ada kitab, kita buka surah Al-Fajr ayat 1 hingga ke ayat 13, hingga ke ayat 14, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Fir'aun. Kaum Ad, kaum Thamud dan kaum Fir'aun. Kaum Ad ni, mereka ni membina bangunan-bangunan di padang pasir, membina bangunan yang hebat. Pada zaman dulu mereka ni ada kehebatan lah. Maknanya dari sudut kekuatan, dari sudut kemajuan. Kaum Samud, kaum Ad, kaum Samud memotong batu besar. Memotong batu-batu. Kaum Samud ni hebat dia, iaitu dia boleh taruh batu dan dia buat rumah. Maknanya daripada di dalam gunung, menebuk bukit-bukit. Itu kaum Samud. Iaitu diutuskan kepada kaum Samud itu Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam. Kita dah dengar, kita dah bincang itu bagaimana mereka ni mendustakan Nabi Saleh alaihissalam. Disebut sebagai maknanya nak menguatkan keyakinan dia kepada ajaran Nabi Saleh alaihissalam, disebut suruh mengeluarkan unta-unta daripada batu-batu, kan? Lalu dengan mukjizat berlaku demikian. Tapi mereka tetap ingkar kepada Nabi Saleh alaihissalam. Kemudian Fir'aun disebut juga dulu, Fir'aun yang diberi kehebatan pada dia, maknanya hebat. Fir'aun ni hebat. Walau bagaimanapun hebat sekalipun, mereka ini tetap sampai ke penghujungnya, kan? Sampai ke disebut qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Allah Ta'ala ni berkuasa menaikkan satu kumpulan, menjatuhkan satu kumpulan, menaikkan satu kekuasaan, menjatuhkan satu kekuasaan, semua atas kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Fir'aun, hebatnya Fir'aun, akhir sekali mati di tengah laut. Dan seolah-olah bangsa Quraisy itu dia mengetahui cerita itu, cerita kaum Ad, kaum Thamud, Fir'aun. Nak beritahu kamu Quraisy ni yang tak hebat mana, bagaimana kamu tak nak taat kepada Allah SWT, sedangkan dah terbukti dalam kitab-kitab, bukan saja kitab yang diturunkan kepada aku, Rasulullah menyebut, malahan diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, Nabi Isa, kitab Taurat, kitab Injil menceritakan tentang kaum Ad dan kaum Thamud. Kemudian Fir'aun, Fir'aun akhir sekali semuanya binasa. Nak banding dengan Quraisy, berapa sangat tak hebat mana Quraisy. Dalam perang Badar pun baru dalam 1000 je, 1000 ke 1200 saja tentera dia, tak hebat mana. 1200 ni tak hebat. Bertemu dengan tentera Islam, tentera kaum muslimin dalam perang Badar itu sekitar 313. Dalam perang Uhud pun sekitar dalam dalam 3000. Perang Uhud. Dalam perang Ahzab, perang Khandaq, dalam sekitar 10,000. Itu pun minta pertolongan daripada jiran-jiran tetangga. Lepas tu dia panggil perang Ahzab. Perang Khandaq ni kalau kita baca dalam sirah, dia panggil perang Ahzab. Perang Ahzab ni konsep dia seluruh musuh-musuh Islam bergabung menentang Islam. Sebelum kiamat akan berlaku perang Ahzab. Dia panggil perang akhir zaman. Ataupun perang Ahzab, semua akan bergabung menentang kaum muslimin.
Esok akan sampai satu keadaan maknanya akan berlaku hukum perhambaan pula, hukum hamba. Zaman sekarang tak ada hamba dah. Zaman Nabi kalau kita baca dalam kitab fiqh banyak dipanggil sahaya, hamba sahaya. Zaman sekarang tak ada perang, jadi tak ada hukum hamba sahaya. Bila ada perang, tawanan perang tu dia panggil hukum hamba sahaya. Barulah ada hamba. Boleh jadi perang baliklah insya-Allah. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita sambung iaitu ayat yang ke-15 daripada surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aqlan lamma wa tuhibbuna al-ma'a ala ma la hubban jamma. Fa ammal insanu idza mabtalahu, adapun manusia bila dicubai dia oleh Tuhannya, maka dia muliakannya dia dan dinikmatinya dia, berkatalah dia Tuhanku memuliakan aku. Adapun bila Tuhannya mencubainya lalu disedikitkan untuknya rezekinya, maka berkatalah ia kepada Tuhannya, maka Tuhan aku menghina aku. Itu sifat manusia. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbihi akraman. Jadi manusia ni memang sifat dia. Sifat dia apa? Dia panggil dalam satu ayat lagi sebut ya ayyuhal insanu khuliqa alu'a. Manusia tu dijadikan mereka itu dalam keadaan keluh kesah. Keluh kesah kan? Apabila dia itu diberi akan kelebihan atas dunia ni, maka dia menjadi maknanya dia gembira. Apabila dia beri kesusahan, dia menjadi keluh kesah. Itu sifat manusia. Dalam ayat ni pun sama juga, manusia itu diberi cubaan lalu dia kata kami dimuliakan oleh Allah. Apabila diberi akan kesusahan, mana kesusahan, sedikit kesusahan daripada rezekinya, maka berkata ia Tuhanku menghinaku. Mana Tuhan aku beri susah ni aku hina lah. Kami ni hina. Kan? Sebab tu kadang-kadang ujian kita berlaku senang, berlaku susah, berjaya, gagal dan sebagainya. Hakikatnya semua tu mengikut pandangan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang dia beri kesusahan. Bagi orang mukmin itu peluang semua. Pahala belaka. Kalau susah bagi dia ada pahala redha. Kalau senang diberi rezeki lebih kepada dia mendapat pahala syukur. Dapat pahala syukur. Tapi payah kebiasaannya orang yang susah senang redha. Walaupun ada juga yang susah tak redha. Tapi makna kebanyakannya orang yang susah senang dia redha, senang nak sabar. Berbanding dengan orang kaya nak syukur, payah. Orang kaya nak syukur payah. Payah sikit. Walaupun fadilat sama, mudah je. Padahal lagi mudah, lagi untungnya bertingkat-tingkat. Dapat untung beruntung-untung orang panggil. Yang pertama dapat untung, dia dapat laba dunia. Yang kedua dia untung dapat laba akhirat. Sebab apa? Dia bersyukur. Lagi besar fadilatnya, lagi banyak ganjaran dapat. Berbanding dengan orang yang miskin. Susah, tetapi dia redha. Atas dunia dia tak dapat, tapi dia dapat pahala. Sebab itulah bagi orang yang bersyukur tu, ada ulama katakan fadilat besar berbanding dengan redha. Walau bagaimanapun semua ada pahala belaka. Orang beriman ada pahala. Tapi disebut di sini. Jadi kemudian ayat ke-17 itu sekali-kali tidak. Tetapi kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Dan tidak kamu membangunkan akan memberi makan orang-orang yang miskin. Dan kamu memakan harta pusaka, yakni atas jalan yang batil. Dan kamu mencintai harta dengan cinta yang besar.
Jadi Allah SWT menyebut, ini sikit saja pengajaran, mana Allah menyebut kepada kaum Quraisy, menyampaikan melalui lidah Nabi Muhammad SAW, beritahu kepada kaum Quraisy ini walaupun mereka itu cinta akan dunia. Allah mencela bangsa Arab. Yang pertama, sifat bangsa Arab ni, mereka ini tidak membahagikan harta warisan. Makna harta warisan. Tambah-tambah kalau harta tu, bangsa Arab ni kalau lepas kematian anak, mak dengan ayah dia, harta tu dapatkan anak. Tapi kalau pembelaan tak kuat pada anak tu, maka harta tu diraih, jadi peraih, makna pemuka-pemuka Arab. Makna merampas harta tu. Itu perbuatan yang zalim. Allah Ta'ala menghina, disebut dalam surah ni. Allah hina perbuatan Quraisy ketika itu. Sekali-kali tidak. Tetapi kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Tidak memuliakan anak yatim. Berbeza kan, bila datang Nabi memuliakan anak yatim, membahagikan harta pusaka ini, harta peninggalan ini, mengikut dengan seadil-adilnya. Kemudian mereka menghina anak-anak yatim. Ini disebut dalam ayat ni. Menghina pada anak-anak yatim ni sifat yang disebut kepada bangsa-bangsa Arab. Bangsa Arab. Sebab tu disebut tadi, fa'amal insanu idza, sifat manusia ni apabila diberi nikmat, maka mereka mengatakan bahawa kami diberi kemuliaan oleh Allah. Apabila kami diberi apabila manusia itu diberikan kesusahan, sedikit kesusahan, maka mereka mengatakan kami dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi orang Arab ni, sebab tu orang Arab di kalangan Quraisy ni, mereka ni percaya ada Tuhan, percaya kepada Allah. Sebab tu dia boleh berdialog, ada masanya dia boleh berdialog dengan Nabi berkenaan dengan Allah. Maksudnya dia masih lagi beriman kepada Allah. Cuma perselisihan di kalangan manusia semenjak daripada zaman Nabi sampai ke sekarang ini, mereka berselisih berkenaan dengan syirik kepada Allah. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi datang nak beritahu bahawasanya hanya Allah saja Tuhan. Tak ada Tuhan yang lain. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat awal disebut kul huwallahu ahad. Katakanlah bahawasanya Allah itu Tuhan yang satu. Jadi perselisihan kalangan manusia ni berkenaan dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dalam Quran sebut wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ya Muhammad, jika tak kamu bertanya kepada kafir Quraisy itu, siapa yang menjadikan langit dan bumi, nescaya mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun ayat ni turunkan di Mekah, kebanyakan kita dengar kebiasaannya ayat yang diturunkan di Mekah ni ayat berkenaan dengan akidah. Tapi kenapa dalam ini disebut juga berkenaan dengan perkara yang melibatkan harta pusaka. Harta pusaka dan memuliakan anak-anak yatim. Ataupun dipanggil ayat-ayat tentang akhlak lah. Ayat-ayat tentang akhlak. Walaupun kebanyakan ayat Quran ni, kalau kita buka lah dalam Quran ni, ayat yang ayat yang berkenaan dengan dipanggil makiyah, benda yang ayat yang diturunkan di Mekah ni kebanyakan berkenaan dengan akidah selama 13 tahun. Pasal apa? Nabi nak mendidik para sahabat ni 13 tahun Nabi mendidik dengan akidah. Kemudian bila akidah dah mantap, maka peristiwa hijrah, maka dalam tempoh 10 tahun Nabi berada di Madinah. Maka ketika itu turunlah ayat-ayat berkenaan dengan syariat, termasuk perintah perang, perintah zakat, perintah perang, termasuk semua tu. Perintah membina masjid dan sebagainya. Maknanya selepas apa? Selepas hijrah Nabi SAW. Itu kita ambil ringkasan sedikit-sedikit ya. Kalau nak cerita detail tu, itu pengajaran tadabbur daripada ayat ni, satu peringatan. Kemudian disambung pula. Kalla idza dukkatin ardu dakkan dakka. Jangan bila diruntuhkan bumi itu berturut-turut. Jangan disebut. Apabila
Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang seterusnya disebut jangan bila diruntuhkan bumi ini berturut-turut dan datang Tuhanmu beserta malaikat berbaris-baris dan didatangkan di hari itu neraka jahanam. Di hari itu sudahlah manusia di mana lagi baginya untuk mengambil pengertian. Berkata dia, hanyalah kiranya dahulu saya mendahulukan amal untuk hidup ini. Maknanya kalau aku atas dunia itu buat amal kebaikan, aku dapat kelepasan di hari penyesalan, hari kebangkitan. Maka di hari itu tidaklah menyeksa seumpama seksa Allah seorang jua, dan tidak mengikat seumpama ikatnya seorang jua. Hei nafsu yang mutmainnah, mana nafsu yang tenang, kemalilah kamu kepada Tuhanmu dengan suka hati. Irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sesudah itu masuklah kamu dalam golongan hamba-Ku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke syurga-Ku. Jadi disebut tadi dalam ayat kalla idza dukkatin ardu dakkan dakka. Allah Taala beritahu kepada Rasulullah SAW, beritahu kepada Quraisy itu bahawasanya hari di mana bumi ni akan diruntuhkan berturut-turut. Dakar ni dalam bahasa Melayu dari sudut dia panggil diratakan. Sebab tu ada khilaf ulama. Diratakan, ada ulama mengatakan pada mahsyar tu Allah Taala jadikan lain betul. Itu nak kamu. Allah Taala jadikan lain betul. Dan semua binasa. Itu ulama ni. Ulama khilaf lah, bukan kerja kita ni. Kerja ulama. Ada juga ulama mengatakan bahawa malaikat yang meniup sangkakala, malaikat Israfil itu tidak dimatikan oleh Allah. Ada ulama khilaf lah. Tapi bukan kerja kita. Bukan usul, itu dipanggil usul furu' akidah. Usul kita bincang semua mati. Semua mati melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada beberapa perkara Allah Ta'ala kekalkan. Antaranya syurga Allah Ta'ala kekalkan. Neraka Allah Ta'ala kekalkan. Tak binasa ya? Kalau ada ustaz ngabar dia datang ni, neraka pun hancur, itu berdoa. Itu kan? Maknanya neraka ijma' ulama kekal. Syurga, arash, kolam, kursi, ruh. Itu 7 perkara alam, dia panggil alam ulia, alam tinggi, yang Allah Ta'ala tak binasakan. Lain semua binasa. Kemudian ada juga ulama menyebut jasad para nabi. Sama, jasad para nabi tidak binasa. Kalau kita pergi ziarah Rasulullah SAW di Madinah tu, Masjid Nabawi tu, maka kita ziarah jasad nabi. Kita beri salam, mudah-mudahan Nabi SAW kenal kita di mahsyar esok sebagai umat Nabi Muhammad SAW kan. Kemudian jasad para syuhada, kemudian ajbu zanak, dan 10 perkara. Walaupun ada khabar khilaf juga ajbu zanak ni satu tulang besar biji sawi pada tulang tongkeng kita. Esok akhirat, esok bangkit mahsyar esok, tulang tu jadi biji benih. Jadi berimpun balik daging-daging, tulang-tulang, urat-urat ni bersatu balik. Asalnya dia punya bahan asalnya iaitu ajbu zanak tadi. Kemudian ditiup roh. Roh tak binasa. Termasuk 7 perkara tadi, roh tidak binasa. Sebab tu roh kita ni hidup atas dunia ni sekejap. Dia menampang kita. Sekitar apa? 60 ke 70 tahun. Ada orang yang hidup 90 tahun. Ada orang yang hidup 100 tahun. Bila mati, roh tu roh keluar balik daripada jasad. Jasad kita hancur. Jadi tanah balik. Jadi bila bangkit di mahsyar tu esok jasad baru. Melainkan jasad para nabi. Kita bangkit esok dalam keadaan tidak berpakaian. Ada menyebut tidak berkhitan, tak bersunat.
berkuluk balik, bangkit daripada mahsyar esok, berkuluk balik. Isyak ke? Sikit lagi. Kalau Dakar diratakan. Jadi ini khilaf. Ada ulama mengatakan bumi ni yang mahsyar esok, bumi yang ada pada kita ni lah. Ada menyebut bumi Syam. Bumi Syam. Syam ni maknanya asas dia punya apa orang panggil benda? Asas tanah mahsyar itu bumi Syam. Kan? Sebelum kiamat, sebab tu manusia akan berhijrah ke Syam. Sebelum dunia dihancurkan esok, manusia akan berhijrah ke Syam. Diarak oleh api. Api yang setinggi gunung. Yang dia keluar daripada bumi Yaman. Api tu keluar daripada bumi Yaman, mengarak manusia. Itu saat sebelum berlakunya kiamat, kehancuran dunia. Tapi orang beriman tak ada dah. Orang beriman mati serentak sebelum daripada kehancuran alam. Alhamdulillah lah. Jangan nak hidup pula. Jangan kita nak hidup ketika tsunami bapak sekali tsunami besar, tsunami yang paling besar. Jangan kita nak hidup, jangan kita bermimpi nak hidup zaman maknanya besar maknanya ketua segala gempa bumi, ketua segala gunung berapi. Gunung berapi zaman dekat kiamat esok, dia tak keluar ikut corong-corong gunung berapi dah. Dia keluar ikut tanah semua sekali. Keluar muntah daripada bumi ni, gunung berapi. Allahu Akbar. Kan? Kalau laut ni maknanya keluar daripada laut tu. Setinggi-tinggi, wallahu a'lam. Macam mana keadaannya. Tapi jangan kita berimpian nak hidup zaman itu. Kerana orang yang hidup pada zaman itu, sikit lagi 5 minit lagi. Orang yang hidup di zaman itu kena azan dulu. Orang yang hidup di zaman itu hanyalah orang yang kafir dan orang munafik saja. Orang yang kafir, orang munafik saja yang akan melihat suasana kehancuran alam. Itu dia panggil kalla idza dukkati ardu dakkan dakam. Dakar tu disebut apa ni? Diratakan. Bukan rally Dakar ni dah. Dakar bahasa Arab. Makna rata. Rata ni maknanya diratakan. Macam kulit kita lah, asal kedut kan. Bila kita teging ke kulit kita tu, jadi daripada kedut jadi teging kan. Macam tu lah. Mengikut sandar pada ayat ni, bumi ni daripada berbukit-bukit, Allah Ta'ala tarik bumi ni jadi rata. Ada yang mengatakan bumi ni hancur, tak ada, hancur luluh, tak ada sebutir pun tak ada. Kemudian mahsyar esok Allah buat baru. Tak apalah, kita pakai ni lah. Ada ulama kata diluruskan bumi ni. Kemudian disebut wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan jangan kamu merasa dan mengaku jadi orang baik dengan mulut yang tidak disertakan perbuatan. Jangan kamu lalai atau tidak mempedulikan agama dan petunjuk ilahi. Disebabkan kamu dalam kehidupan yang senang dan dalam kehidupan yang miskin dan sukar. Bila nanti bumi itu dirosakkan dan diruntuhi berturut-turut, iaitu di waktu terjadi kiamat dan waktu binasa alam semuanya ini. Kemudian, dan datang Tuhanmu jelas dan nyata kebenaran dan kehebatan makam, yakni tingkatan Tuhanmu, dan malaikat-malaikat bersaf-saf berbaris-baris, dan diperlihatkan dengan nyata neraka Jahannam. Neraka Jahannam, satu cerita di mahsyar itu manusia dilihatkan dengan neraka Jahannam. Selepas daripada manusia bangkit di mahsyar, kemudian bermulanya hisab. Dia ada cerita itu. Kalau nak cerita selesai, dia kena ada kuliah lain pula. Di mahsyar tu ada kuliah lain pula. Kemudian Nabi minta doa, sujud di bawah arash. Ketika tu bermulanya hisab. Kemudian disebut Al-Haud. Al-Haud ni telaga Nabi. Semua manusia akan pergi kepada telaga Nabi. Minum daripada telaga Nabi. Sebelum daripada itu semua bertemu dengan Nabi-Nabi. Pergi kepada telaga Nabi. Kemudian selepas pergi kepada telaga Nabi, disebut Al-Arfi, yakni diperlihatkan semua sekali. Allah lagi hebat, dia punya apa dia panggil, kita panggil CCTV dah. Allah lagi hebat, dia punya CCTV dia. Kan? Saksi dia akhirat tu. Sebab tu antara disebut
saksi di akhirat itu bumi ni. Itu juga pegangan orang yang mengatakan bumi ini dia tak binasa. Bumi ni hanya Allah lentur-lenturkan saja. Allah rata tarik bumi ni jadi bumi mahsyar. Wallahualam, itu kerja Allah, bukan kerja kita. Jangan masuk kerja dia. Ya. Tapi bumi ni antaranya menjadi saksi di mahsyar. Yang pertama Allah, yang kedua saksi kita malaikat. Raqibun atid, kiri kanan tu memang ada sama. Yang ketiga kaum muslimin, sahabat-sahabat kita. Sebab tu dekat nak kita bawa jenazah kan. Apa kita saksi pada pada jenazah ini? Kebajikan kan. Maknanya mudah-mudahan saksi itu betul, kebajikan. Kemudian yang menjadi saksi anggota badan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tu kan. Di mana hari mulut dikunci, yang berkata pada depan Allah Taala, tangan esok, kaki esok bercakap depan Allah. Perut bercakap depan Allah, kemaluan bercakap depan Allah. Mata, telinga bercakap depan Allah. Mulut kunci. Ada juga saksi bumi langit ni. Bumi jadi. Sebab tu kita semayan banyak tempat sikit. Tapi COVID ni jangan banyak tempat kan, nanti kan tak ikut SOP pula. Kan? Nak beralih tempat esok pula. Hari datang, hari kedua esok baru beralih. Kalau sunat kita semayang banyak tempat. Ni semayang sunat lah. Semayang wajib kan banyak tempatnya. Tempat imam memang tetap di situ lah. Tapi maknanya lepas tu kan semayang sunat, kejap semayang sana. Kalau musafir, singgah di banyak masjid. Kan? Kalau sujud itu, kalau ada bekas-bekas debu-debu tu, biar dulu. Jangan kesat awal sangat. Biar lama sikit. Biar dia ialah mudah-mudahan. Mana debu tempat kita semayang tu, batu, maknanya abu-abu yang lekat pada dahi kita tu, mudah-mudahan dia menjadi saksi di akhirat. Memang jadi saksi pun. Termasuk bumi-bumi kita ni. Kemudian di cerita neraka jahanam. Saya dah cerita dari itu, cerita neraka jahanam. Apabila lepas dihisap tu, maka diperlihatkan neraka jahanam. Allahu akbar. Neraka jahanam ni macam mana sifat dia? Neraka jahanam ni, dia punya pintu dia tu, di tepi-tepi pintu neraka jahanam tu ada 70 tali. 70 tali. Setiap satu tali tu ditarik oleh 70 malaikat. Neraka jahanam. Neraka jahanam. Allah Ta'ala tunjukkan pada kita. Itu sifat neraka jahanam. Kemudian Allah akan bagi ingat. Masa tu kita akan ingat. Di akhirat esok Allah bagi ingat. Wallahualam, orang gayu. Atas dunia kita tak ingat. Siapa boleh cerita masa kecil itu? Ingat. Mana cerita daripada mula pada kecil itu, daripada kecil sampai kita sehari ni, siapa boleh cerita balik? Cerita balik bukan cerita masa kecil dulu main bola. Kemudian lutut lari tak main dah. Bukan panggil tu, mana cerita betul. Awak main sekian-sekian bulan main dengan tim dia. Kalah ke menang, seri ke benda, penalti ke benda. Cerita detail betul. Awak isi minyak motor berapa liter. Nak pergi kepada bola satu-satu hari-hari daripada mula kemarin sampai sekarang. Boleh cerita? Tak boleh. Tapi di mahsyar Allah jadikan terbuka semua. Allahu akbar, ruginya lah atas dunia. Aku jumpa dengan sebulan itu, aku tak senyum. Padahal senyum tu pahala sedekah. Kan? Ruginya kan? Aku ni tak sedekah masa tu. Ada lebih-lebih sikit, lupa nak sedekah. Lupa nak sedekah. Ingat nak sedekah. Dapat keluar 10,000 EPS. Boleh ke tak sedekah? Lekat kereta, kancil sebiji contohnya kan. Kancil tebus sebiji. Tak jadi sedekah. Baru ingat nak sedekah. Kau ingat nak buat wakaf masa tu. Lepas tu lah masa tu ingat semua. Allah ingat rugi. Senyum tu pahala sekecil-kecil. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Benda yang baik walaupun sebesar zarah, Allah Ta'ala kira satu-satu. Ingat balik. Allah rugi. Masa tu rugi sangat. Termasuk ahli syurga pun rugi. Dia nak masuk syurga pun dia rasa rugi. Kalau kau buat sikit, tambah sikit je lagi, kau dapat setara dia. Juga rugi lagi rasanya. Rugi lagi. Padahal nikmat dah. Ini pula dia bangkit di mahsyar esok, dia rasa rugi. Sebab tu hadis kepada saya ingat, sedekahlah kamu, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka walaupun kamu sedekah dengan sebelah tamak. Apa maksudnya? Apa maksudnya sedekah dengan sebelah tamak? Allah tak sebut selamatkan daripada api neraka dengan kamu sedekah walaupun sekilo tamak. Allah tak sebut sekilo. Dia sebut
apa ni? Sebelah tamak. Maksudnya jangan tunggu banyak sedekah. Itu maksudnya. Okey. Contoh kita ada 1 kilo. 1 kilo. Ataupun kita ada 20 kilo tamak. Takkan kita nak, bukan maksud gitu. Bukan lagi ada 20 kilo tamak, Allah kita sedekah sebelah tamak. Itu kena kuat namanya. Maksudnya dalam keadaan tak ada, masa tu duit tak ada, memang tak ada sungguh. Yang ada buah tamak sebiji je, maka selamatkan diri kamu daripada api neraka walaupun sebelah tamak. Itu maksudnya. Jangan kata ada 10,000 pun sebelah tamak juga, ada 1,000,000 pun sebelah tamak juga. Dah. Itu maksudnya. Walaupun masa tu tak ada sebiji tamak saja. Dengan sebiji tamak boleh menyelamatkan kamu daripada api neraka, maka sedekahlah sebelah tamak. Itu maksudnya. Jangan kata sedekah sebelah tamak. Jawapannya sedekah sebelah tamak. Sebelah tamak tak betul itu. Kan? Pemahaman tu kena betul ya. Itu antaralah pengajaran daripada surah Al-Fajr. Cerita tentang api neraka pun ada cerita. Dan kita belajarlah sebelum kita sampai kita kembali ke alam barzah, kita belajarlah. Kita beruzlah. Antara diajar dalam sunnah Rasulullah SAW iaitu apa ni? Beriktikaf. Belajarlah beriktikaf. Berasingan dengan apa ni? Katil di rumah sekali-sekala. Jangan kau bila maknanya tak ada masa langsung berenggang dengan anak bini, tak ada. Jangan berenggang pergi ke anak nombor 2 dah. Jangan gitu. Maknanya sekali-sekala pergi iktikaf kan. Tak apalah kalau dah 2 kewajipan pula kan. Jadi maknanya sekali-sekala kena iktikaf, sekali-sekala kena ada pergi uzlah, sekali-sekala kena ada munajat. Supaya apa? Supaya tak sunyi sangat dalam kubur esok. Itu kabarnya. Supaya kita dah biasa atas dunia ni, kita itulah dipanggil sunnah beruzlah. Maknanya Nabi 10 hari terakhir dalam Ramadan tu Nabi memang beruzlah. Maknanya iktikaf di masjid kan. Iktikaf di masjid. Mana ajar diri sampai masa kita seorang-seorang di alam barzah esok. Hei ya ayyuhal nafsul mutmainnah. Ini kena belajar ilmu tasawuf pula lah, peringkat-peringkat nafsu. Antara nafsu yang disebut di sini ya ayyuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, nafsu yang tenang, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sudah itu masuklah kamu dalam golongan hamba-Ku dan masuklah kamu ke dalam syurga, nafsul mutmainnah. Jadi kita kena pelihara, kita kena didik nafsu kita daripada nafsul lawamah. Nafsul nafsul ammarah. Nafsul ammaratun bisu. Maknanya nafsu ammarah tu mengajak kita kepada keburukan. Maknanya didik nafsu. Nak buang nafsu tak boleh. Kau nak buangnya. Kalau boleh buang nafsu, jawapannya saya tak ada pun tuan-tuan pun tak ada. Pasal apa? Tengok perempuan tak ada benda rasa. Gaya tengok tiang lampu tak ada rasa. Jadi nafsu tak boleh nak buang. Tapi nafsu tu kena didik daripada nafsu amarah kepada nafsu mutmainnah, nafsul lawamah kan, nafsu yang tinggi-tinggi tu. Kan? Begitulah. Jadi cerita nafsu ni satu cerita lain, tapi dalam Quran disebut nafsu yang tenang. Maknanya jiwa yang tenang sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tenangkan diri. Buang-buang, rengeng-rengengkan dunia ni supaya kita mati esok tidak berat sangat. Itu maksud, tak berat sangat. Tak teruk sangat mati. Kan itu contohlah. Jadi insya-Allah saya rasa cukup sekadar itu. Masa pun dah ambil masa lama sangat ni. Jadi sekarang datang apa ni? Mana kita mengikut SOP insya-Allah Jadi mohon maaf ada ketelanjuran dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita, memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita insya-Allah, supaya menjadi peringatan pada kita. Maknanya kita berpegang dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW sepanjang hidup kita ni, supaya kita maknanya mengikut jalan yang sebenar-benarnya, mengikut jalan Allah dan Rasul insya-Allah. Jadi kita tangguh malam ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.